Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia hari ini kini kembali menceriakan hidup anda bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Hazrina Kasim akan menemani anda hari ini untuk 1 jam ini. Kita nak bawakan perkongsian insyaAllah yang sama-sama akan kita peroleh manfaat daripadanya. Namun terlebih dahulu Wafat, kalau kita saksikanlah cuaca kalau datang kerja pagi ini sepanjang jalan sampai ke macam sejuk je, redup. Namun kita juga difahamkan dalam keadaan cuaca yang kita dah masuk musim monsun timur laut ini, pastinya cuaca juga tidak menentu. Setiap hari taburan hujannya agak lebat dan ini juga membawa kepada perkabaran di pantai timur sendiri, yang mana berlakunya kejadian banjir yang buruk, terutamanya kalau kita boleh kongsikan di negeri Terengganu ya. Okey, kalau kita lihat di negeri Terengganu ini yang terlibat di sana adalah 4,787 mangsa yang terdiri daripada 1,260 keluarga di 32 PPS. Dan ianya berlaku setakat jam 8 pagi tadi. Tetapi apabila kita mengetahui terdapat amaran-amaran yang telah pun dikeluarkan oleh Malaysia, keadaan di sana semakin hari semakin buruk. Sebab ini apa? Di Terengganu yang kita kongsikan ketika ini, keadaannya agak buruk sekali. Dan ia bukan sahaja berlaku di Kuala Nerus, Marang, tetapi katanya ada lagi daerah-daerah lain, 4 daerah lain turut mengalami gelombang banjir yang sebenarnya bermula amat teruklah semalam. Kalau kita lihat semalam lebih kurang mangsa 2,000 lebih, tapi sekarang dah pun meningkat. Dan kejadian ini juga telah menyebabkan banyak PPS dibuka. 14 PPS di daerah ini di Kuala Terengganu kalau tak salah saya kan. Sampai 1,695 mangsa daripada 445 keluarga. Marang juga menunjukkan kes yang serius dengan pertambahan 1,251 mangsa banjir daripada 316 keluarga. Betul, itu yang berlaku di Terengganu. Dan kita lihat juga di Kelantan, banjir pun berlaku di sana apabila melibatkan 332 orang daripada 84 keluarga yang telah pun ditempatkan di 6 PPS. Mereka ini dari daerah Pasir Putih, Bacok dan juga Macang setakat pukul 7:28 pagi tadi. Dan kalau kita lihat semalam hanya 2 PPS saja dibuka. Ini menunjukkan pertambahan mangsa banjir akibat daripada situasi yang berlaku. Suka untuk kami ingatkan kepada semua anda yang berlokaliti di kawasan yang berisiko banjir ini untuk sentiasa bersiap siaga, pastikan segala kemudahan dokumen penting, ubat-ubatan, jaga keselamatan diri dan juga keluarga anda, cakna dengan setiap laporan cuaca di tempat anda. Kalau boleh rujuk dengan Jabatan Meteorologi, itu lebih baik untuk anda sentiasa bersedia jika berlaku sebarang kemungkinan banjir. Ya, bagi mereka yang mungkin terdedah kepada risiko banjir ini, mungkin mereka dah pun sedia maklum. Mereka pun dah mengetahui apakah tindakan yang harus dilakukan. Tetapi diramalkan juga ada beberapa tempat kawasan yang baru yang bakal dinaiki air. Contohnya di bahagian Perak, begitu juga di Selama, Perak, Kerian dan sebagainya pun akan berlaku trend penurunan banjir di sana. Dan kami juga nak kongsikan amaran hujan berterusan yang buruk di Kelantan, di beberapa buah daerah termasuk Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Di seluruh negeri Terengganu juga amaran hujan berterusan yang buruk. Amaran waspada di Perlis dan juga Kedah. Dan kalau kita lihat juga amaran warna kuning ini berlaku hujan berterusan juga berlaku di Kelantan dan juga di Pahang. Beberapa tempat dia ada 3 kawasan, itu Jeli, Kuala Kerai, Gumusang, Jerantut, Marang, Kuantan dan juga Pekan. Dan selain pada amaran hujan ribut petih, kita lihat dekat sini juga ada berlakunya ribut petih dan juga hujan lebat yang bakal berlaku di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Daro, Matu Dalat, Kapit, termasuk juga di Bukit Mabung di Sarawak. Ini kawasan amaran ribut petih di bahagian Sarawak. Okey, baik. Kita sebenarnya nak kongsikan jugalah, walaupun dalam keadaan ini ada sedikit berita gembira. Afat dah tak sabar sebenarnya nak kongsikan. Saya tak sabar. Tak sabar kita berikan kepada anda kalau sebenarnya. perhatikan hari Jumaat tempoh hari pun saya memakai baju warna kuning. Hari ini pun ada macam adalah lebih kurang jugalah kan. Okey. Semangat yang dibawa. Semangat yang dibawa. Tahniah diucapkan kepada anak-anak wakil panggung semalam. Macam berpeluh jugalah. Kita menantikan sampai minit ke-72. Apabila Derelok masuk, barulah kita berjaya untuk menewaskan pasukan Chinese Taipei 1-0 semalam. Dan dengan keputusan itu, Malaysia gayat sikitlah berada di kedudukan teratas dengan 6 mata. Di bawahnya adalah pasukan Oman, Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei. Tapi apapun, tahniah juga diucapkan kepada pasukan Kyrgyzstan.
yang kita kalahkan tempoh hari tetapi berjaya menewaskan Oman. Jadi peluang terbuka untuk Malaysia untuk merebut peluang ke tempat yang terbaiklah dalam kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia nanti. InsyaAllah. Dan pagi ini sebenarnya kami nak bawakan sorotan kisah inspirasi yang boleh menaikkan aura anda pagi ini. Ini kisah seorang pemuda berusia 35 tahun. Walaupun fizikalnya tidak sempurna tetapi semangat juangnya sangat tinggi seperti insan biasa. Nak tahu paparannya? Kami kongsikan. Jom. Lapak ke tu? Malam ni tangan aku ni gatal je nak masak. Aku tak lapak pun. Cumanya tangan aku ni gatal nak masak. Aku masak je lah kan. Kalau tangan aku kempunan nak masak, tak dapat masak, siapa nak jawab? Lepas tu aku pergi tengoklah dalam peti air ada apa. Belek punya belek, klebek punya klebek. Tengok dalam peti air tak tahu nak masak apa. Disebabkan tangan aku ni rajin sangat nak masak. Ambil lah telur dengan sosis. Lapak ke tu? Tak mau cakap banyak, lapak kan? Jom try makan. Tak gaduh nak abang cara masak kan? Tempat sendiri pun pandai masak. Ni aku nak makan lah. Kali ni aku makan pan mi goreng pedah. Perisa ayam penyet. Ayam tak ada, telur je ada. Jom kita makan. Bukan kita. Aku. Dia tulis situ mi goreng pedah. Tapi tak pedah pun. Nama diberi Muhammad Syakir Syafi'i. Tengok makan terus lapar. Itu ada. Kalau ada perhatikan video-video dekat TikToknya, dia mulakan dengan lapak gitu. Tapi lapak gitu tu tak kira bukan saja makanan. Dia review spray ke apa ke, alat kereta pun lapak gitu juga. Ini dia di sebelah kami ini, insan istimewa. Kita nak panggil Syakir saja boleh ya? Boleh. Kabarnya daripada Pahang, Itriang. Bergerak malam tadi. Malam tadi. Cuaca okey tak? Sepanjang perjalanan. Malam tadi hujan lebat lah. Apa yang menakjubkan? Apa yang kita rasa macam terkejut? Kita tanya kan, datang sini naik apa? Naik kereta. Okeylah, siapa yang bawa? Saya yang bawa. Dia sendiri yang bawa Hebat. Tahniah, syabas. Orang hebat ni Syakir. Ya, betul. Okey, ini kisah yang semua orang dah tahu Syakir. Awak ni memang cukup tular dan viral di TikTok dengan kisah ataupun kandungan masakan yang Syakir buat sendiri kan. Nak tahu jugalah bagaimana boleh viral ni. Apa permulaan video yang buat Syakir tular? Okay. Mula-mula tu sebelum masa PKP kita tak tahu nak buat apa kan. Jadi halaman rumah tu ada. Kita try je lah buat video untuk saya saja. Saya buat video kemas kawasan rumah. Okey. Video kemas kawasan rumah dulu kawasan rumah dulu. Daripada situ naik video tu. Lepas tu bertambah-tambahlah video bercakap dengan pokok. Itu saya tengok tau. Awak sembang. Tengok yang dia letak air tu kan. Lala dia minum. Dia yang minum. Tapi itu konten ni kan. Konten je. Okey, nak tahu juga. Mula-mulanya video-video mungkin tak terdetik langsung. Ingin macam nak buat perniagaan dekat TikTok itu kan. Tapi nak tahulah macam mana boleh timbul idea. Siapa yang ajar. Sebab saya sendiri pun tak tahu tau macam mana ada beg kuning bagai apa semua. Macam awak sendiri, awak hebat. Awak tak mahir. Tak mahir kan. Awak pandai untuk nak engage bersama-sama dengan awak punya followers dekat TikTok tu. Macam mana? Kalau bagi saya, saya just buat. Datang idea terus saya buat. Tak fikir panjang ke. Beg kuning tu sebab baru ada. Jadi boleh letak, kita cuba je. Belajarlah juga. Belajarlah juga. Sambil buat, sambil belajar sendiri. Sendiri. Okey. Kalau kita lihat fizikal Syakir ni sendiri, kita tahu memang tak sempurna. Tapi yang menariknya, semangat juangnya ni sangat tinggi. Sebab selalu kalau kita difahamkan, mereka yang mungkin lah kan, dalam keadaan sebegini rasa malu, rasa susah nak berkongsi sangat kan, kisah hidup, kehidupan seharian dan sebagainya. Tapi Syakir lain, dia relax saja. Dia seolah-olah seperti tak ada masalah yang berlaku. Ramai juga yang memberikan respon yang negatif kan. Kita nak tahu apa cara untuk Syakir dapatkan kembali semangat bila ramai yang mungkin memandang negatif terhadap Syakir. Kalau orang biasa, orang akan kutuk fizikal kita apa semua tu. Saya ingat balik kata-kata mak saya, sabar, just alhamdulillah. Itu je. Lain pada tu tak adalah, sebab memang itu je lah mak saya cakap kan. Bila mengalami masalah tulang rapuh ataupun tulang mudah patah ni kan, mungkin Syakir boleh kongsikan kepada penonton MHI, kondisi dia rasa macam mana? Rasa dia memang macam orang patahkan tulang tu, tapi dalam masa yang seminggu je. Seminggu lepas tu elok. Seminggu lagi sakit balik. Tak boleh kena macam jatuh sikit ke, cawan jatuh ke, akan rasa sakit tu akan kembali. Walaupun barang jatuh? Walaupun barang jatuh. Oh, awak yang rasa sakit tu? Ya.
Difahamkan Syakir mengalami sakit ini ketika kecil lagi. Daripada kecil lagi. Dan sekarang dah umur 35 tahun. Okey. Jadi dalam masa sampai sekarang 35 tahun ni masih ada lagi ke macam contoh macam makan ubat ke rawatan-rawatan tertentu ke? Saya stop sampai umur 17 tahun. Okey. Sebab last saya sakit tu memang umur 17 tahun. Sekarang dah tak sakit dah. Alhamdulillah. Okey, bila dah tak sakit, bila dah nampak semangat tu dah kuat kan, gunakan platform media sosial ni seperti TikTok kan untuk cerita tentang rutin harian selain daripada kongsi, bercakap dengan pokok, masak dan sebagainya. Kalau boleh kita nak tahulah sepanjang satu hari sebab awak hanya tinggal di rumah kan, cari pendapatan dari rumah. Bagaimana rutin harian bermula? Seawal jam berapa sebenarnya Syakir ni dah bangun dan buat apa kat rumah? Okey, kalau saya rutin harian kita dalam TikTok boleh live. So kita live sampai kadang pukul 5 pagi sampai 8. Kita tidur pukul 12.30 hari baru kita bangun. Okey. Lepas tu kita mula balik cari konten ke apa ke. Yang penting kita buat live. Jadi sekarang ni untuk sebagai sumber pendapatan awak sendiri Syakir, awak memang fokus kepada platform TikTok sajalah. Ada pekerjaan lain yang awak buat? Tak ada. Tak ada lah. Itu je lah. Okey, sekarang ni kita fokus kepada menu masakan. Ini masak apa ni? Ini nampak saya sedap. masak simple daripada sambal ayam je. Ayam sambal je, nasi goreng. Okey. Tapi sesimpel macam ni pun sebenarnya ramai juga yang tengok, ramai juga yang macam menyelerakan, rasa nak makan, nak buat sendiri. Cuba dan sebagainya. Idea masak ni sebenarnya mana dapat? Sendiri cuba ke atau sebenarnya minta tolong ibu kongsi resepi dan sebagainya? Memang idea saya sendiri lah. Main campak-campak gitu lah. Hari-hari memang ada menu istimewa ke macam mana? Hari-hari memang masak? Tak adalah hari-hari kan. Rasa nak makan baru saya buat. Dia sebenarnya untuk makanan sendiri. Tapi makan sendiri. dah lalang tu rekod je lah kan. Mana tahu dapat rezeki lain kan. Okey, nak tahulah. Tadi kita dah tahu antara salah satu kelebihan awak sendiri, awak boleh membandu. Okey, apa mungkin antara kelebihan lain yang mungkin kita tak tahu ataupun awak tak tunjuk dekat platform media sosial awak? Kalau setakat ni tak ada lagi lah. Itu je lah. Menyanyi? Menyanyi memang tak boleh lah. Pergi ke laut nanti. Apa lagi yang mungkin awak ingin lakukan? Sebab platform media sosial ni banyak. Peluang tu kiranya macam dah terhidang dekat depan mata. Apa lagi yang mungkin peluang yang mungkin awak nak ceburi suatu hari nanti? Menjadi pengacara. Wah, okey, kita test sikit boleh? Test. Okey, saya nak awak test, awak kenalkan, saya nak awak jemput kawan-kawan awak untuk duduk kat sini. Sebab kami sebenarnya nak kongsikan, ini Syakir ni orang yang hebat tau. Kawan-kawan dia yang datang teman ni bukan calang-calang orang. Datang daripada Singapura, daripada Melaka. Ini kawan-kawan Syakir. Jadi Syakir nak jemput kawan-kawan masuk ke set kita ni. Cuba sikit jadi sebagai pengacara lah. Okey, 3, 2, 1, action. Saya datang hari ni bukan seorang tau. Kalau nak tahu, nanti kejap saya panggil. Guys, masuk. Guys, masuk guys. Ini dia kawan-kawannya. Ini dia. Ini baru kita sebilangan kecil. Rakan-rakan ya. Ini bukan rakan-rakan kita. Bukan peminat Bukan. Okey, boleh kenalkan diri rakan-rakan Syakir tak? Ini yang jauh ni, Singapura ni. Saya dari Singapura, nama saya Queen Barney, diorang panggil. Queen Barney. Betul, Queen Barney. Dalam TikTok lah. Dalam TikTok. Okey, yang belakang? Nama saya Safi Najwan, boleh panggil Najwan, dari Melaka. Dari Melaka. Melaka kat mana tu? Jasin. Yang sebelah situ pula. Adik-adik ke? Bukan. Okey, sama ada awak. Saya nama Muhammad Rizal. Saya daripada Pahang. Dari Pahang. Okey, ceritalah sikit detik perkenalan kalian bersama dengan Syakir. Bagaimana bermula? Sikit je. Kita orang kenal dia dekat TikTok. Lepas tu kita orang ada satu family, macam team lah. Kerabat family. Okey. Queen Barney ni kita orang punya founder. Okey. Dan mungkin sedikitlah apa kelebihan ataupun keistimewaan Syakir yang buat awak rasa selesa nak kawan dengan dia? Okey. Bagi saya dia seorang yang friendly lah. Dia walaupun macam ni kan, dia friendly dengan semua orang. Okey. Queen? Queen Barney sendiri ini presiden tadi kata kan? Founder. Okey, apa yang nak dikatakan
tentang kelebihan yang ada pada Syakir ni. Kelebihan dia orang kata walaupun dia macam gini, so dia friendly, dia tak sombong, dia layan semua orang, tak kisah orang yang masuk live dia tu semua, dia layan semua, dia baca semua komen-komen orang tu, tak pernah dia skip. Betul. Jauh datang dari Singapura Saya kan. betul. Pasti ini orang kata hubungan yang sangat istimewa kan. Betul. Bagaimana sebenarnya kalian sendiri melihat kesungguhan dan juga kecekalan hati dia untuk jadi macam kita insan yang normal kan? Apa pandangan Queen? Kalau macam saya turun KL ni, saya tak expect dia yang macam gini, datang daripada jauh, turun KL semata-mata nak gather dengan kita orang semua. Kita orang pun tak expect benda tu. Jadi saya macam terharu sangat dia boleh drive jauh-jauh pun setakat nak jumpa kita orang ramai-ramai. Dalam komuniti Queen sendiri, ada tak individu-individu yang seperti Syakir sendiri ke? Tak ada, so far dia seorang saja. Alhamdulillah. Syakir, harapan Syakir dan juga kata-kata semangat untuk mereka di luar sana yang mungkin senasib dengan Syakir kan, tapi tak ada keyakinan diri. Apa yang Syakir nak kongsikan? Jangan takut, jangan rasa diri itu sangat lemah. Just keluarkan apa yang kita rasa nak buat tu, kita buat je, jangan pendam. Okey. Kita kena yakin dengan diri kita ya. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Syakir dan rakan-rakannya yang sudi datang jauh ya dari Pahang, Singapura dan juga Melaka semata-mata untuk perkongsian kisah inspirasi ini. Mudah-mudahan memberi jugalah, orang kata membuka mata kita. Kadang-kadang kita rasa ni kita ada banyak kekurangan, ada banyak benda kita nak buat tapi kita memberi alasan, tapi hari ini tiada alasan lagi. Ada di antara kita yang mungkin berasa down kan apabila kita ni tidak seperti insan lain, tetapi jadikan Syakir sebagai sumber inspirasi anda bahawa anda sebenarnya boleh berjaya juga seperti insan yang normal. Jadi platform depan mata kita ni terhidang luas untuk kita nak mencari apa sahaja pendapatan-pendapatan tambahan dan gunakanlah bakat yang kita ada seperti Syakir ni. Kan, alhamdulillah. Balik nanti bawa kita elok-elok ya. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan. Nanti masak untuk kita orang tau. Boleh. Nasi goreng ayam merah. Boleh. Berehat seketika, sekembalinya nanti. Ini topik juga ada kaitan dengan banjir dan juga banjir kilat berkenaan dengan masalah longkang dan parit tersumbat di kawasan bandar. Okey, sekalinya di MSCI sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Fasa peralihan monsun timur laut yang melanda negara menyebabkan beberapa kawasan mengalami hujan lebat dan ribut peta yang berterusan sehingga mengakibatkan banjir kilat. Antara punca berlakunya musibah ini ialah gangguan terhadap sistem saliran atau perparitan yang tidak sempurna. Kru Malaysia hari ini melawat satu kawasan perumahan di Shah Alam yang acap kali dilanda banjir kilat berpunca daripada sistem perparitan yang tidak diselenggara dengan baik. Tinjauan kami mendapati kebanyakan longkang di kawasan perumahan ini tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan air bertakung dan tidak mengalir keluar. Malah, longkang yang dipenuhi sampah sarap seperti botol plastik dan pembungkus makanan turut menyumbang kepada masalah longkang tersumbat. Lebih mengeruhkan keadaan, bentuk muka bumi di kawasan perumahan ini adalah sedikit rendah berbanding kawasan lain. Jadi, apabila berlaku saja situasi hujan lebat berterusan melebihi 2 ke 3 jam, rumah penduduk pasti dimasuki air. Cik Hasna Cik Seman, antara penduduk yang sudah lama menetap di kawasan ini sejak hampir 2 dekad lalu. Menurut wanita berusia 45 tahun ini, awan mendung yang berarak membawa 1001 kegusaran kerana bimbang rumahnya dimasuki air. Air hujan yang bertakung tidak mengalir keluar mengikut laluan longkang sekaligus mengakibatkan kawasan rumah banjir dan air melimpah masuk ke dalam rumah. Tidak berdiam diri, ibu kepada 4 cahaya mata ini sudah melakukan inisiatif sendiri untuk menambah ketinggian dapurnya. Malah jirannya juga turut menambah penghadang di bahagian pintu dapur. Namun usaha ini langsung tidak membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dulu memang duduk sini daripada 2006. Memang sama je, tak ada perubahan dia buat longkang ke, buat akak pun dapur akak dah tinggikan. Ke sama juga, tak ada perubahan. Air masih naik sampai ruang tamu, sampai dapur habis. Punca dia daripada longkang longkang yang tersumbat. Macam belakang rumah ni, memang longkang ni sumbat dia, air lebat sikit naik, habis lah. Rasa tu memang penat sangat-sangat buat angkat benda-benda yang kat lantai, kapet, semua nak kena angkat atas. Lepas tu nak basuh lagi lantai.
Sebelum ini, pihak berwajib sudah menyiapkan projek membesarkan longkang di kawasan ini bagi memastikan air bertakung dapat mengalir dengan baik. Namun menurut penduduk, tiada sebarang penyelenggaraan dilakukan pada laluan bawah tanah yang menghubungkan longkang besar dengan saliran longkang sedia ada, menyebabkan projek tersebut tidak mencapai objektif sepenuhnya. Tidak dinafikan usaha untuk memperbesar longkang ini adalah sesuatu yang baik kerana ia dapat membantu untuk melancarkan aliran air daripada saluran dari kawasan perumahan terus ke longkang besar ini. Namun, seperti yang anda boleh lihat di bawah ini, saya tunjukkan air yang mengalir hanyalah sedikit sahaja dan cukup perlahan, bermaksud ada perkara ataupun ada bahan-bahan yang tersumbat dan menyekat penghubung antara saluran daripada kawasan perumahan ini terus ke kawasan longkang. Jadi adakah perkara ini sebenarnya kita terlepas pandang ataupun ada pihak yang mengambil ringan terhadap perkara ini? Hampir 30 tahun menetap di kawasan ini, Muhammad Zaidi Abdul Khalil berasa terkilan kerana tiada perubahan yang ketara terhadap isu banjir kilat sejak dahulu lagi. Lebih teruk, air yang bertakung ada kalanya mengeluarkan bau tidak menyenangkan sekaligus mengundang ketidakselesaan kepada penduduk. Bila berlakunya hujan lebat lebih daripada 1 jam, keadaan saliran air ni daripada dulu kita dah komplain banyak kali berkenaan saliran ni banyak yang tersumbat. Satu lagi sistem saliran yang tak betul dekat situ. Terutama bila hujan tu dah berkurangan, bau di longkang-longkang semua dah naik. Bau dia kuat sekali. Jadi terutama sampah pun dah berkumpul, terutama belakang rumah tu dah, sebab kita punya kawasan rumah ni rendah daripada rumah yang sebelah sana. Jadi bila bau tu naik, lepas tu bila sampah dah berkumpul, kerja siapa lagi? Kita yang kena clearkan dulu. Bukan nak tunggu majlis yang akan buat kerja dulu. Kita kena clearkan dulu. Tampak ringan, namun sistem perparitan yang baik memainkan peranan yang cukup signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya ala kadar, rancangan serta persiapan yang rapi harus dilakukan oleh pihak bertanggungjawab bagi memastikan kemudahan longkang dan parit dapat digunakan secara optimum. Seperti mana yang semua sedia maklum bahawa situasi banjir kilat ni memang seringkali dikaitkan dengan longkang dan juga parit yang tersumbat. Tapi kalau kita lihat dalam VT itu tadi itu, kebanyakan daripada apa yang dipaparkan Afiq tadi tunjuk, banyak sampah sarap, lepas tu ada botol. Kita tengok tadi dekat longkang tu ada minyak gris dan sebagainya. Jadi ianya mencerminkan bahawa kebertanggungjawatan kita tu tak ada untuk kita nak membuang sampah tu. Okey, baik. Kita terus nak bawakan isu ini untuk perkongsian bersama dengan anda penonton. Kini dia kami nak perkenalkan AR Zuhairi Manaf, Timbalan Ketua Pengarah Perunding dan Perundangan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Pembangunan Kerajaan. Assalamualaikum Cik Zuhairi, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasihlah jemput KBKT ke program pagi ini. Terima kasih juga sudi datang pada pagi ini untuk sama-sama kita kongsikan masalah isu ataupun berkenaan dengan parit dan longkang ini. Apa yang dipaparkan dalam laporan sebentar tadi menunjukkan itu baru satu lokasi ataupun satu kawasan perumahan di mana kita lihat keadaan parit dan longkangnya yang memang sentiasa tersumbat. Satu yang disentuh oleh Fazli tadi berkenaan dengan kebertanggungjawapan, sikap tanggungjawab setiap ahli masyarakat ini. Tapi kita nak tahu juga punca sebenar berlakunya parit dan longkang tersumbat ini. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok tadilah kan, kita tengok sebenarnya punca yang utama dia antaranya lah kita banyak ada bandar lama, bandar baru. Tapi yang banyak berlaku kadang-kadang ni bandar lama lah. Sebab bandar lama ni kita tengok longkang atau parit dia dah lama uzur. Kalau kita tengok antaranya, longkang tu dah pecah, dah rosak. Dulu masa buat longkang pokok kecil lagi. Sekarang bila dah lama-lama pokok yang makin besar. Habis dia tolaknya pecah lah. Konkrit, walaupun konkrit kan pecah juga. Jadinya itu antara punca dia lah. Jadi air itu dia tersangkut lah. Dia dulu mungkin laju, sekarang dah slow macam itulah. Itu antara lah yang lama. Satu lagi antara yang tadi kita tengok tadilah yang tersumbat tadilah. Kita tengok antara sebab yang sampah tersumbat ni yang kadang-kadang air tak boleh lari laju pelancar semua kan. Jadi bila banyak kat sampah tu, antara yang punca tadilah yang boleh jadi banjir kilat. Tapi kalau kita fikir-fikir banjir kilat ni ada hikmah dia jugalah. Bila banjir kilat semua segala sampah keluar, anak buaya apa dalam yang kita pun tak nampak, sumbat semua keluar. Tapi kita tak naklah banjir kilat macam tu. Tapi
punca dia saya rasa sampah-sampah ni manusia jugalah. Jadinya itulah antara punca-punca yang di sampah. Dan satu lagi tu, bila kita ada bandar lama, bandar baru, dia punya longkang-longkang tu dulu dia nak cater for air sikit. Betul. Tapi bila ada bandar baru, dia makin banyak bandar. Jadilah longkang dan dari air tu dia jadi makin laju. Makin jadinya kadang-kadang bila dah sumbat tadi dia bertakung lah. Air melimpah keluar. Melimpah keluar, itulah. Tapi itulah yang kita kena tengok baliklah dia punya penjajaran itulah. Dia macam tak ada final discharge point. Ada kan? Dia dulu mungkin bandar lama dulu dia mungkin dekat je. Sekarang bila dah banyak, dia dah yang ni sambung yang ni dia dah jadi itulah jauh. Tapi kalau dulunya longkang atau paritnya kecil kan. Tapi sekarang ni pihak daripada kementerian pun dah membesarkan lagi longkang parit dan sebagainya. Tapi masih lagi juga berlaku sumbat itu. Kurang jugalah. Kan, tapi ada kekurangan sikitlah. Tapi nak tahu juga dari segi mungkin spesifikasi dalam pembinaan nak buat longkang tu daripada sudut tuan sendiri dekat rumah ataupun dekat lokal. Saya nak maklumkanlah untuk sesuatu pembangunan biasalah kalau housing ke mana-mana katalah housing 500 rumah 1000 kita pemaju ataupun arkitek lah yang mengemukakan pelan-pelan kepada untuk kelulusan kebenaran merancang lah, kita bagi KM lah. So dalam kita sambil KM tu, kita dalam semua majlis kita ada sistem OAC 3.0 plus online. Online semualah sekarang ni. Dan sekarang ni pun kita ada penambahbaikan lagi yang lebih bagus, yang lebih baik. So dalam apabila dikemukakan yang kepada KM tu, pihak PBT akan salurkan kepada semua agensi teknikal luaran, agensi teknikal dalaman. So masih antaranya lah yang dalaman ni Jabatan Bangunan, Jabatan Kejuruteraan. Agensi luaran ni antara macam JKR, JPS yang akan tengoklah. So bila kita dah salurkan kepada agensi tadi, mereka akan tengoklah sama ada bangunan tu memenuhi requirement agensi lah. Contohnya antaranya lah kita nak tengok platform. Rumah yang dibina atau bangunan yang dibina tu platform tu memang tak kena banjir. Kalau dulu memang dah ada data di semua, jadi kita nak pastikan yang platform tu tak kena banjir. Dan juga antara lain lagi kita ada kolam takungan lah untuk satu housing. Kolam takungan tu akan ada kiraan dia lah. Besar mana, dalam mana. Dan yang penting longkang tu lah. Longkang dalam rumah tu ada juga kiraan dia. So daripada situlah kita akan dapatlah dia punya sizes. Dan spek dia semualah baru kita akan luluskanlah dia punya pembangunan dan boleh dibina lah. Dan antaranya longkang-longkang yang biasa kita tengok ni macam U-drain, V-drain, konkrit kan. V-drain, U-drain. Ada sizes dia lah. Contohnya lagi macam jalan lah, macam antara salah satu agensi dia akan tengok jugalah jalan tu pun tak kena banjir. Lepas tu mungkin perlu diperluaskanlah, ada jalan susu masuk semua dan longkang-longkang di sekeliling pun samalah. Itu maknanya kalau kita tengok kebanyakan bandar baru ni saya rasa kita jaranglah nak dengar yang banjir-banjir ni sangat sekarang ni kan. Yang kena pun rasanya yang bandar lama-lama dulu. Sebab ada pembangunan baru lah sebenarnya. Saiz parit dan longkangnya lebih kecil berbanding dengan kawasan perumahan yang dibina sekarang ini kan. Mungkinlah salah satu faktor lah. Tadi Tuan ada menyentuh berkenaan dengan situasi banjir dan juga banjir kilat yang berlaku yang disebabkan kalau kita lihat sebenarnya parit dan longkang ni memang akan menjadi masalah lah dengan tersumbatnya segala bentuk macam sampah sarap. Tetapi kita nak tahu juga, adakah ianya disebabkan oleh kerana tiadanya penyelenggaraan yang baik ataupun secara berkalanya tidak dijalankan dengan baik? Okey, kalau sebut penyelenggaraan ni lah, kita kat Malaysia ni kalau kita pakai di dalam Akta 672, Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Kebersihan Awam. So dalam tu kerajaan telah ada satu syarikat otoriti tunggal yang bertanggungjawab untuk menyelenggara kebersihan ni lah, itu SW Corp. Dan juga dalam yang akan membuat pembersihan ni lah. Dan juga dalam kita semua negeri yang di bawah akta ni, SW Corp ni akan melakukan pembersihan ni semua secara berkala. Mana pembersihan longkang kalau kita tengok contohnya macam
Alam Flora ke kita nampak setiap hari ada bersih longkang semua kan. Itulah mana memang kita ada penyegaraan dalam untuk semua negeri. Dan juga ada negeri yang tak juga terletak di bawah di Akta 672. Tapi dalam negeri yang itu dia akan melantik konstitusi sendirilah untuk melakukan pembersihan. Dan juga ada juga yang kawasan PBT yang tidak di bawah kawasan operasi lah. Jadinya selalunya lah mereka kita galakkan buat gotong royong lah, komuniti bermasyarakat gotong royong untuk membersihkan lah longkang-longkang dan sampah-sampah tu lah. Yalah, bercakap tentang gotong royong dan juga komuniti masyarakat setempat, saya percaya mereka buat juga kan. Tetapi akan berlaku jugalah kan masalah peparitan ni. Mungkin disebabkan taburan hujan yang mungkin begitu tinggi dan sebagainya. Sekarang ni pun lain macam. Dan saya percaya juga bahawa pihak KBKT pun setiap tahun akan dapat peruntukan yang banyak juga daripada kerajaan untuk nak mengatasi berbagai masalah-masalah ni. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan tentang bagaimana caranya untuk kita nak mengatasi masalah ni. Kalau kita tengok, memang setiap tahun lah KPKT, JKT melalui KPKT akan dapat peruntukan daripada kerajaan untuk menyenggara parit dan longkang ni. Sebagai contoh, pada tahun ni kita pun ada peruntukan dalam 41 juta untuk senggara parit dan longkang dan juga 100 juta untuk kolam takungan. Kolam takungan ni pun salah satu daripada faktor juga lah yang kita kena senggara. Dan juga cara proses permohonan tu kebanyakan kita setiap PBT akan memohon peruntukan kepada JKT dan memang banyaklah. Memang banyak dia antara je lah nak bersih parit longkang, baiki tandas, apa lagi macam-macam lah. So kita biasanya kita akan semak dan kita tengok keperluan lah ataupun prioriti kita kepada hotspot banjir dulu. Sebabnya yang itulah yang penting dulu kan. So kita akan tengok, kita akan lihat mana area yang hotspot banjir, kita akan sadurkanlah peruntukan kepada semua PBT yang berkaitan lah. Banyak satu Malaysia ni. 41 juta untuk parit dan 100 juta untuk kolam takungan. Kolam takungan ni pun penting juga sebab kalau kita selenggara yang parit dan longkang tadi, tapi kolam takungan dia adakan dia jatuh ke kolam. Kalau kolam takungan pun kita tak senggara, dia melempah juga. Antaranya sebab mungkin kita kena korek, dalamkan lagi, buang bersihkan rumput-rumput, sampah-sampah pun ada kadang-kadang atau mungkin besarkan lagi lah, itulah. Jadinya memang kita ada salurkan peruntukan, memang adalah sebenarnya kita punya penyegaran tu. Dan untuk tahun ni kita setakat ni lah kan, kita ada dalam 20 juta untuk untuk senggara parit dan longkang ni lah. Dan juga kita serah pada PBT untuk melantik kontraktor untuk sebut harga dan pihak JKT sendiri kita pun akan memantau. Maksudnya kita bukan biar sajalah kan. Kita tengoklah keberkesanan yang telah dibuat itulah. Dengan saya percaya pihak berwajib juga yang mengambil langkah untuk sentiasa memastikan parit dan longkang ini sekurang-kurangnya mengurangkan masalah tersumbat ini untuk memastikan dari segi kemudahan bagi penduduk sendiri dapat hidup dengan lebih baik. Sedikit saranan kepada penonton kita, terutamanya untuk kita timbulkan kesedaran civik lah berkenaan dengan isu ini. Kesedaran, betul lah. Sebenarnya kita duduk di bumi ni, di kawasan mana-mana ni, manusia jugalah. Manusia sendiri yang merosakkan kawasan tu. Jadinya saya rasa sebenarnya kita perlu kesedaran sivik. Kita perlu buat hebahan, maknanya daripada kecil lagi lah kita dianjurkan supaya buang sampah di tempat yang betul. Macam itulah. Sebab saya pun sebenarnya pernah kena juga sebenarnya. On the way nak pergi office Putrajaya tu, agaknya tak ada kereta kat kosong. Kereta depan dia buang sampah. Satu plastik merah tu kan. Nasib baik tak kena CP-CP. Tapi macam itulah, itu antara sikap yang kita tak bertanggungjawab lah. Maknanya kita kena, saya rasa kena kesedaran ataupun hebahan ni kena berterusan lah. Kita pun banyak media, platform media sosial, saya rasa macam itulah. Daripada kecil lah kita kena buat. Dan juga hebahan, dan satu hebahan media tadi. Lepas tu gotong royong lah. Kita pun jangan harapkan, kita sediakanlah JKT atau PBT menyediakan senggara semua cantik kan, tapi kita pun sama-sama lah bantu. So dalam masyarakat, dalam perumahan tu,
mungkin persatuan penduduk boleh buat satu anjurkan anjurkan gotong royong. Baik. Sama-samalah gotong royong tu pun bukan saja nak buang sampah. Saya rasa salah tu kebaikan dia pun nak mengelakkan daripada nyamuk Aedes. Demam-demam denggi kan. Sekarang ni denggi saya rasa setiap hari ada kan. Itulah antara saya percaya perlunya ada rasa tanggungjawab dalam setiap diri penduduk itu sendiri kan. Bukan nak harap saja PBT tetapi masalahnya masing-masing kena main peranan. Satu lagi. Baik. Terima kasih. Satu lagi. KPKT juga kita ada sediakan platform online iTegur sebenarnya. Okey. iTegur ni mana semualah public siapa ada iTegur iTegur. Okey, baik. Maknanya dalam aduan boleh masuk online. Semua aduan dekat iTegur nanti jadi dia akan kita semua dapatlah. Betul. Kita dapat. Tegur-tegurlah kita kan sama komuniti sambil tegurlah kan untuk kita mengelakkan berlakunya banjir kilat di kawasan kita disebabkan peparitan yang tersumbat dan sebagainya. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada AR Zuhairi Manaf, Timbalan Ketua Pengarah Perunding dan Perundangan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Pembangunan Kerajaan. Okey, kita nak berhenti pada seketika dan lepas ni mungkin kita nak bersama dengan Fariha di Ajong Floria Putrajaya berkenaan dengan Karnival Usahawan Desa. Jangan ke mana-mana. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Pagi-pagi Fahri duduk kat beca. Fahri nak bawakan sedikit gambaran skala kecil berkenaan dengan Karnival Usahawan Desa at Putrajaya 2023. Baik, di belakang ini kami bawakan orang Terengganu mari Putrajaya. Sebab sekarang ni Fahri berada di laman Ketengah iaitu Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah sempena dengan KUD at Putrajaya 2023. Jadi untuk hari pertama hari ini kita nak bawakan sedikit apa sebenarnya keunikan dan kelebihan yang ada pada tahun ini. Kita nak bersama dengan Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Farida? Baik, sihat alhamdulillah. Apa pun tahniah untuk hari pertama ini. Untuk laman Ketengah ni mungkin hari pertama KUD at Putrajaya Datuk. Datuk boleh bagi tahu sedikit antara keunikan dan keistimewaan untuk tahun ini dan pengunjung-pengunjung kena datang sini. Ya, okey. Kalau sekarang ni kita berada di laman Ketengah, kalau kita lihat di belakang kita ni ada replika houseboat di Tasik Kenyir. Jadi pada pengunjung-pengunjung, kebetulannya tak lama lagi Fariha kita akan cuti sekolah. Jadi kita ada pengusaha-pengusaha daripada houseboat ni yang menawarkan pakej-pakej yang menarik. Saya sendiri sebenarnya sangat teruja bila malam tadi siap benda ni. Kita tengok wah begitu hebat sekali kesungguhan daripada Ketengah untuk menonjolkan apa yang ada di wilayah Ketengah itu sendiri. Jadi kita nak tunjukkan elemen pelancongan di Tasik Kenyir itu. Jadi kita lihat di sini akan ada taman herba, kita ada anyaman, kita ada makanan-makanan dan kita ada juga macam nampak ada replika gajah kat sana. Jadi kita tak nak jadi spoiler sangat Fariha. Jadi kita minta supaya semua pengunjung-pengunjung untuk datang ke KUD at Putrajaya ni. Kita ada 13 laman. Ini baru satu je tunjuk ni Fariha. Baru kita tunjuk Terengganu je. Kita tak tunjuk Kedah lagi, kita tak tunjuk ke Sedar lagi yang siap dengan permainan gasingnya, wownya di Kejora dengan ada bahteranya, di Mara, kemudian Resda dan bagai-bagai lagi. Saya dah tengok semalam kita nampak ada masuk petting zoo. Kita ada arnab, kita ada landak dan tentu sekali lah makanan-makanan yang best-best lah Fariha. Lepas ni kita pergi makan Fariha. Okey, apa yang Datuk cakap tu, itu antara keunikan dan kepelbagaian dibawa oleh KUD at Putrajaya tahun ini. Tapi kita nak tahu kan, orang kata, KUD ni sebenarnya untuk apa? Kan, kita mengumpulkan usahawan-usahawan luar bandar, disatukan di sini untuk kita himpunkan untuk beberapa hari ini. Jadi, di samping kita menjana ekonomi, sebenarnya apa KUD ni objektifnya untuk usahawan-usahawan luar bandar ni? Okey, kalau kita lihat hari ini, kita ada 800 usahawan luar bandar yang berada di Karnival Usahawan Desa ini. Jadi mereka berpeluang untuk mempromosikan produk mereka dan mencari pasaran-pasaran lah untuk mereka mengembangkan lagi produk-produk mereka di pasaraya-pasaraya dan sebagainya. Okey. Jadi yang menarik juga di Floria, di Anjung Floria Putrajaya ini, kita menyediakan tempat yang saya rasa sangat menarik, sangat indah. Kita ada pokok-pokok alam flora cantik dan kemudian kita ada pula kita buat pakej piknik. Jadi kita boleh sediakan satu bekas yang mana kita boleh sediakan satu tikar kecil
dan kita boleh makan, kita boleh order makan dekat laman panas yang kita sediakan dan kemudian kita boleh piknik sini. Sini ada tasik, sini ada pantai buatan, sini ada aktiviti air dan macam-macam lagi lah. Jadi memang saya pun tak reti nak cakap, Fariha, punya terujanya saya hari ni, hari pertama baru. Kita ada sampai berlangsung sampai 26 dan tentu sekali kita nak lihat nanti bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri rasmikan pada 25 hari bulan November nanti 11 pagi. Jadi jangan ke mana-mana lah, kita datang ramai-ramai ke Karnival Usahawan Desa at Putrajaya ni. Okey, itu hari pertama tadi pun kami sampai kat sini pun dah mula sesak laluannya. Jadi jangan lupa untuk 10 pagi hingga 10 malam acaranya. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya untuk KUD at Putrajaya ni, di samping kita ada kelebihan untuk usahawan, bagaimana pula kalau orang-orang yang nak datang, pengunjung ke sini, penambahbaikan dari segi kemudahan, itu sebenarnya pengunjung nak tahu. Kalau datang sini nanti traffic jam, macam mana nak masuk ke dalam ni pula ni, Datuk? Kita sebenarnya menyediakan banyak charter-charter bas yang kita ada Maraliner lah dengan apa, kita tengok nanti dekat bas-bas tu akan ditunjuk KUD Putrajaya tu. Jadi kita ada dah pick up point yang kita sediakan. Jadi pengunjung boleh naik bas-bas itu dan juga boleh datang ke sini. So tak ada masalah dari segi tu. Tempat-tempat, saya ingat tempat parking pun disediakan dan kemudian banyaklah perkhidmatan ni. Nak simpan barang, kalau beli banyak-banyak barang letak, ada perkhidmatan porter dan sebagainya lah yang kita sediakan untuk pengunjung. Dan kalau kita nak berpiknik, nak makan kat sini, semua ada sini. Jadi saya katakan bahawa memang sangat istimewa lah. Jadi yang lebih penting juga kita nak tengok hari ni permainan tradisional lah. Kita ada tarian zapin, kita ada gasing, kita ada wow, kita ada canting batik. Jadi kebetulannya tak lama lagi ni nak masuk gaji dah kan. Orang perempuan ni eloklah datang ni. Kalau kat tengah ni ada pencanting batik lah apa semua, eloklah bawa lah sini. Dan kemudian nak bercuti nanti, kita bolehlah pergi dapatkan pakej-pakej pelancongan di ke tengah. Dah banyak lagi lah di beberapa agensi yang menawarkan pelancongan di desa ini. Okay, dan kita tahu jugalah daripada KKDW sendiri, harapan untuk melihat KUD at Putrajaya 2023 ini mungkin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya kan. Apatah lagi lokasi di Anjung Floria ni sangat strategik untuk pengunjung datang ke sini. Okey. Jadi tentu sekali harapan kami adalah untuk mencapai sasaran kami 1 juta pengunjung dan saya harap mungkin lebih daripada itu lagi, dan kemudian kita juga nak mensasarkan sejumlah jualan sebanyak 10 juta termasuk tunai, padanan perniagaan dan sebagainya. Jadi datanglah beramai-ramai, banyak sekali orang kata perbualan menarik yang berlangsung di Karnival Usahawan Desa at KUD Putrajaya ini. Jadi bantulah usahawan-usahawan kita. Dalam masa yang sama kita akan melihat bahawa sebenarnya usahawan-usahawan bandar ini telah berada di satu orang kata tahap yang tinggi yang boleh kita banggakanlah untuk kita bawa ke pasaran antarabangsa sekalipun. Okay. Seperti mana Datuk cakap tadi, ini baru laman ke tengah tau. Terengganu banyak lagi sebenarnya laman-laman lain yang mewakili 10 agensi yang di bawah KKDW. Tapi apa yang Farah saksikan, kita bawa ni beca warisan Terengganu dekat belakang ni. Kita ada kenyir bawa sini juga Datuk Kita ada penari-penari. Umpama KUD ni membawa Malaysia, menyatukan Malaysia di bawah satu acara yang cukup gah dan hebat oleh KKWD. Jadi KKDW. Terima kasih Datuk, betul kan? Okey Datuk, mungkin untuk pesanan Datuk untuk orang ramai datang pukul 10 pagi hingga 10 malam? Ya, pada 10 pagi sampai 10 malam kita ada sediakan pengangkutan dan sebagainya. Jadi banyak lagi sebenarnya. Kita ada hiburan-hiburan, kita ada pengetahuan, kita ada berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan keusahaan TVET dan sebagainya. Jadi macam saya kata tadi, dia kepada usahawan, kepada pengunjung dan kepada semua lapisan masyarakat. Sangat sesuai lah untuk berhujung minggu di KUD at Putrajaya 2023 ni. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Cik Murad Sayang Ramjan, Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Jadi sebentar nanti saya akan bawakan juga sudut pandang yang lain. Di Anjung tadi tu ada orang menganyam untuk antara usahawan-usahawan desa yang dibawa untuk memperlihatkan produk tempatan kita. Kita jumpa selepas ini. Kita kembali ke Seri Pentas terlebih dahulu. Silakan.
Baik, kalau tadi Faria berada di replika Kenyir Houseboat bersama dengan Datuk. Jadi sekarang ini kita nak bersantai-santai lah di Anjung Anyaman. Ini antara keunikan yang dibawa oleh Ketengah, membawa usahawan luar bandar dengan hasil produk tempatan mereka. Antaranya anyaman dan juga di belakang ni kita ada pelukis. Wow. Jadi kita nak bersama dulu dengan usahawan, katanya baru 2-3 tahun menjadi usahawan anyaman ni. Kita bersama dengan Puan Zaitun Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Zaitun dengan rakan-rakan ni apa, saudara mara ke bagaimana? Saudara mara belaka, mak saudara, sepupu, memang ada pertalian darah belaka lah. Maknanya saudara belaka lah ni. Dari kampung Pasir Raja, Terengganu. Okey, Faria nak tahu, tadi Puan cakap dah 2-3 tahun kan menjadi usahawan anyaman. Bagaimana bermulanya anyaman ni dibuat bersama dengan keluarga? Saya bermula dengan ibu saya sendiri yang dia menganyam mengkuang. Saya ada minat, saya belajar dengan ibu saya. Okey, bila jadi buat anyaman ni kan sebagai satu perusahaan, memang terus bagaimana mendapat bimbingan daripada Ketengah sebelum dan selepas, ada tak perbezaan? Memang banyak perbezaan lah. Ketengah banyak membantu peserta daripada anyaman tuan ni untuk terus mengembangkan anyamannya. InsyaAllah akan kembang daripada dalam negeri hingga keluar negara. Masa mula-mula buat tu tahulah ada Ketengah, bantuan Ketengah ke, ada tahu? Ada, cuma kita belum tahu lagi cara untuk join dengan Ketengah. Jadi bila Ketengah buat bagi bantuan pada Puan, jadi bagaimana melihat tu transformasi perusahaan anyaman ni? Tempahan semakin bertambah. InsyaAllah kita akan meneruskan delegasi anyaman ini hingga ada generasi yang akan terus memajukan anyaman mengkuang ini. Okey, di belakang ni tengah semua makcik-makcik tengah buat anyaman tika ke beg ke apa? Oh, tika ada, beg ada. Okey, Puan Zaitun, terima kasih banyak-banyak. Kami doakan moga perusahaan ini mendapat tempat mungkin di luar negara lagi, insya-Allah. Okey, kita nak bersama dengan ni pemuda yang sedang berusaha keras menyiapkan ini dia rekaan wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, siapa nama ni? Nama saya Muhammad Zimi Muhammad Noor. Kita percaya bahawa saudara antara mendapat bantuan daripada Ketengah. Betul? Kesedah. Kesedah, okey. Apa bimbingan yang diberikan? Biasa dia membawa saya lah, mempromosi saya ke ni lah, seperti di tempat event ni lah. Ada tak perbezaan bila mendapat bimbingan dengan sebelum kan? Kalau dengan sendirinya susah sikit kita nak naik lah. Kalau ada bimbingan daripada Kesedah ni mungkin kita boleh cepat naik lah. Wow, cepat naik ke? Saudara cepat naik? Dua-dua lah. Dua-dua. Okey, sejauh mana dah pergi dah pencapaian? Keluar negara ke? Saya pernah ke luar negara lah, wakil Malaysia seperti di Perancis, Turki, Itali, China dan last kali di India. Okey, itu antara kejayaan apabila mereka ni antara usahawan yang mendapat bimbingan daripada KKDW. Jadi kita doakan antara usahawan ni, kita doakan moga mereka juga nanti akan membawa satu nama besar Malaysia ke pesada dunia. Baik, ini antara hasilnya. Cukup indah. Jadi kepada mereka yang ingin datang ke sini, saya rasa kalau misalnya tak ada duit tunai, tak apa. Sebab cara pembelian pun telah pun diberikan secara untuk QR code. Okey, bawa keluarga untuk ke KUD at Putrajaya 2023, 22 hingga Arihat nanti 26. Okey, kita jumpa lagi di KUD dan kita kembali ke Sri Bentas. Terima kasih Faria atas perkongsian tersebut dan pastinya kalau ada kesempatan, ada peluang, bolehlah berkunjung ke Floria Putrajaya. 22 sehingga 26 hari bulan nanti. Hari ini hari pertama, Rabu sampai Ahad nanti. Jadi bermula 10 pagi sampai 10 malam. Jadi kalau nak rasai mungkin ada makanan-makanan masyarakat setempat kan. Boleh pergi kat sana di Anjung Floria Putrajaya. Okey, kita dah sampai ke hujung siaran. Terima kasih untuk semua penonton MHI pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian yang kami bawakan ini memberi manfaat untuk semua. Jangan lupa esok kembali lagi untuk topik hartanah tak terjual. Jadi segalanya di MHI pada esok hari. Jadi sampai di sini saja. Saya Fazli Fuad. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.